Sejarah tekstil merujuk pada perkembangan dan evolusi pembuatan dan penggunaan kain dalam masyarakat manusia sepanjang waktu. Sejarah tekstil dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah di mana manusia pertama kali mulai membuat kain menggunakan bahan alami seperti kulit binatang, daun dan serat tumbuhan. Seiring berjalannya waktu, manusia mengembangkan teknik dari proses pembuatan kain yang lebih maju. Teknik tenun adalah salah satu yang paling awal dan penting di mana benang dipintal bersama dan dijalin membentuk kain. Penemuan roda tenun pada zaman kuno mempercepat produksi tekstil dan membuka pintu bagi perluasan perdagangan dan pertukaran budaya. Perkembangan selanjutnya termasuk penggunaan mesin tenun mekanis selama revolusi industri yang memungkinkan produksi tekstil dalam skala besar. Penemuan mesin tenun tenaga uap dan kemudian mesin tenun tenaga listrik mengubah wajah industri tekstil dengan penggunaan kapas sebagai bahan utama dalam produksi kain. Selain itu, penemuan dan pembangunan jentian sintetik seperti nylon dan polyester pada abad ke-20 membawa revolusi baharu dalam industri tekstil. Jentian sintetik memberikan kekuatan daya tahan dan umur panjang yang lebih tinggi daripada jentian semula jadi, serta keupayaan untuk menghasilkan pelbagai jenis fabrik dengan sifat dan rupa yang berbeza. Dalam budaya di seluruh dunia, tekstil mempunyai nilai simbolik, ritual dan estetika yang kuat. Motif corak dan teknik tersendiri dibangunkan dalam setiap komuniti dan mencerminkan identiti budaya mereka. Secara keseluruhannya, sejarah tekstil ialah kisah bagaimana manusia mencipta, mengembangkan dan menggunakan fabrik untuk memenuhi keperluan mereka dan mengekspresikan kecantikan dan identiti budaya mereka sepanjang zaman. Perkataan batik diambil daripada bahasa Jawa iaitu amba yang bermakna tulis dan tik dari perkataan titik. Batik juga dikatakan diambil daripada perkataan titik yang bermaksud proses pencelupan kain di mana corak pada tekstil dikekalkan dengan mengikat dan menjahit kawasan tertentu sama seperti teknik tie-dye. Pada bahagian ini saya kongsikan cara pembuatan batik di Malaysia iaitu antaranya adalah lilin cair, mencanting, menerap dan mengecup. Batik Pelangi merupakan salah satu batik yang menggunakan pelbagai warna terang atau gelap dalam penghasilannya. Warna batik Pelangi dapat diperolehi daripada alam sekitar seperti kulit buah-buahan, daun-daun, batang-batang dan akar kayu. Kebiasaannya, warna yang terang seperti kuning, hijau muda serta putih digunakan untuk menghasilkan motif corak pada batik Pelangi. Manakala warna yang gelap seperti biru tua, merah tua serta hijau tua digunakan pada latar belakang kain batik tersebut. Seterusnya adalah batik Pelangi. Batik Pelangi berasal daripada India pada abad ke-18. Di India, batik Pelangi ini dikenali sebagai bandani yang bermaksud untuk diikat. Batik Pelangi mula diperkenalkan sejak abad ke-15 Masihi iaitu di zaman pemerintahan para Meswara di Melaka. Bahasanya berkembang pada tahun 1770-an, khususnya di Terengganu, sejak zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin II iaitu Sultan Terengganu pada tahun 1773 hingga tahun 1808. Batik Blok dipercayai diperkembangkan sejak abad ke-15 Masihi sehingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Cara pembuatan batik blok adalah ia memerlukan peralatan utama yang dikenali sebagai acuan atau sarang bunga yang diperbuat daripada kayu atau logam. Acuan atau sarang bunga ini kemudiannya akan dicelup ke dalam warna hitam dan teknik ini dikenali sebagai terang hitam. Kain telepuk merupakan salah satu khazanah masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Kain ini kebiasaannya digunakan untuk membuat pakaian seperti kain lepas, baju, seluar serta aksesori lain seperti pengikat kepala.
Dari segi bahasa, telepok membawa makna sejenis tumbuhan iaitu teratai. Telepok juga dapat diartikan sebagai bentuk kain yang berbunga-bunga. Ini bermakna kain telepok ialah kain yang dihiasi motif-motif bunga di sesetengah tempat seperti Jawa dan Bali. Ia turut dikenali sebagai kain Prada kerana menggunakan Prada iaitu serbuk berwarna emas dan perak sebagai bahan untuk melakarkan motif hiasnya. Manakala, masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi pula memanggilnya sebagai lipa garusu iaitu kain gerus yang telah digerus, digosok dengan kulit siput sebelum disepuh telepok. Untuk menghasilkan motif kain telepok, ia melalui dua kaedah iaitu tenunan dan cetakan. Bagi menghasilkan kain telepok, ia melalui pelbagai proses. Yang pertama adalah menggerus, di mana kain akan digelap menggunakan campuran lilin serta cengkerang siput gerus. Seterusnya, tukang telepok akan menyapu gang di tangannya. Kemudiannya, menekap blok kayu pada permukaan tangan yang bergam sebelum ditekap pada permukaan kain. Kemudiannya, kajang emas atau serbuk emas akan ditekap pada kawasan yang telah bergam pada permukaan kain. Akhirnya, lapisan kajang emas tersebut akan disapu dengan perlahan menggunakan berus halus sehingga hanya meninggalkan sisa-sisa pada permukaan yang telah bergam sahaja. Tenunan adalah satu proses jalinan atau sulaman benang-benang secara berseli-seli antara benang loseng yang menunggu dan benang pakan yang mendatang untuk dijadikan sehelai kain. Seni tenunan adalah satu warisan yang mendapat tempat istimewa dalam kebudayaan Nusantara. Faktor yang mendorong kepada perkembangan seni tenuan adalah dari segi geografi. Kerana pada zaman dahulu, Nusantara merupakan tempat strategik persinggahan kapal. Ini menyebabkan Nusantara menjadi tumpuan pedagang dari tanah Arab, China dan India. Barang dagangan yang terkenal adalah kain. Oleh itu, seni tenunan ini banyak dipengaruhi oleh Arab, China dan India. Antara tenunan yang terkenal adalah songket Melayu dan juga tenunan puah dari Borneo. Perusahaan tenunan banyak dilakukan di pantai timur, khususnya dari negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Antara tenunan yang terkenal adalah songket Melayu dan juga tenunan puah. Tenunan Pahang, tenunan songket iaitu tenunan dari benang emas dan juga tenunan puah dari Sarawak merupakan antara jenis-jenis tenunan. Tenunan Pahang berasal daripada Riau, Sulawesi, menggunakan benang seperti kapas dan sutera. Tenunan ini menggunakan bahan warna semula jadi seperti daun terong dan kunyit dan menggunakan air perahan belimbing untuk mematikan warna. Reka corak dan ragam hias yang menghiasi kain tenun Pahang dijadikan sebagai lambang darjat, identiti kaum, kepercayaan, ritual keagamaan dan sebagainya. Corak asas tenun Pahang ada 3, corak jalur melintang atau mengiring, corak jalur menegak atau berdiri dan juga corak berpetak iaitu merupakan corak tapak catur. Selain daripada corak asas tenun Pahang tersebut, terdapat juga corak bangsawan seperti corak Tok Mahmud, corak Tengku Ampuan, corak Tok Muda dan juga terdapat olahan daripada corak-corak tenun Pahang seperti corak beragi, corak bugis dan sebagainya. Songket adalah sejenis tenunan yang menggunakan benang emas. Menurut orang Palembang, perkataan songket berasal dari perkataan songko yang bererti penggunaan benang emas pada songkok. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa songket ini adalah berasal dari perkataan yungkit iaitu melakukan ragam hias pada sehelai kain. Songket, lambang kehalusan hasil tenun Melayu sejak zaman berzaman. Kemahiran dan kreativiti tukang tenun terselah melalui pengolahan corak yang dilakukan. Kini, tenunan songket mula berkembang di beberapa buah negeri, terutamanya negeri dari pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pada zaman dahulu, tenunan songket ini menggunakan benang sutera halus dan emas yang dipakai oleh kerabat di Raja Melayu dan juga golongan bangsawan. Kini, songket mula ditenun menggunakan benang kapas dan juga mula dipakai oleh rakyat biasa untuk majlis tertentu dan juga majlis rasmi. Antara susunan motif songket, yang pertama, susunan bunga penuh. Corak penuh bersulam juga dikenali sebagai songket cuban di mana motif benang emas dan perak ditenun memenuhi keseluruhan kain. Yang kedua, susunan bunga tabur. Corak ditenun secara bertaburan dan tidak terikat atau berangkai antara satu sama lain. Motif bunga yang ditenun ialah bunga tanjung, bunga sermai, bunga buah semak dan lain-lain. Taburan pada kain songket juga dilengkapi dengan garisan corak di kepala dan kaki kain. Yang ketiga, susunan bercorak. Susunan motif diperbuat daripada jaluran berdiri atau melintang. Tenunan kain puah ataupun dikenali sebagai tenunan ikat adalah satu seni tenunan yang dihasilkan oleh wanita Iban di Sarawak. Puah kumbu pula merupakan salah satu kain puah yang terkenal di dalam masyarakat Sarawak.
Yang biasa kain ini adalah berwarna kemerah-merahan ataupun coklat tua. Puak kumbu ditenun oleh wanita yang sudah mahir menenun kerana puak ini merupakan jenis yang paling rumit sekali untuk ditenun. Antara motif yang digunakan untuk menenun puak adalah motif engkeramba yang merupakan gambaran roh yang biasanya ditenun melalui teknik ikat. Motif ini dipercayai dapat menghalang kuasa jahat dan bencana daripada menyerang tanaman dan orang dalam rumah panjang. Kebiasaannya, motif engkeramba ini hanya ditenun oleh anak atau isteri ketua rumah panjang kerana mereka yang benar-benar mahir menenun puak. Cara ikat. Cara motif digunakan adalah motif fauna puak kumbu. Binatang yang digunakan adalah seperti buaya, katak, harimau, rusa dan serangga. Selain daripada itu adalah motif flora yang juga menggunakan tumbuh-tumbuhan seperti pucuk rebung, pucuk paku dan bunga-bungaan. Awan larat juga digunakan sebagai motif kain puak. Proses menenun. Yang pertama, mencelup benang. Setelah benang dibersihkan dan dimasukkan ke dalam pencelup warna, ia dibilas dengan air dan dijemur sehingga kering. Yang kedua, melerai benang. Benang yang kering dimasukkan ke dalam sejenis alat yang bernama rahak untuk diputarkan pada satu alat yang bernama peleting. Proses ini dipanggil melerai. Nombor 3, menganing benang. Benang yang telah menjalani proses melerai dimasukkan ke dalam alat menganing untuk menentukan ukuran panjang benang yang hendak dimuatkan pada alat ini. Yang keempat, menggulung. Benang yang telah dianing akan digulung pada papan gulung mengikut lebar gigi, jentera dan panjang losen pada papan gulung yang hendak dipasung. Yang kelima, menyapuk benang. Menyapuk adalah satu proses memasukkan benang losen ke dalam gigi, jentera atau sikat. Yang keenam, mengarak benang. Kerja mengarak dilakukan setelah selesai proses menyapuk. Mengarak dilakukan dengan melilit benang asing atau benang karat kepada kayu karat termasuk benang losen. Yang ketujuh, menyongkek benang. Dan yang terakhir, ke-8, menenun. Menenun adalah proses terakhir iaitu benang losen dipangkah oleh benang pakan untuk dijadikan kain. Seni tekatan juga dikenali sebagai sulam timbul ataupun tekad suci yang biasanya popular di semenanjung Malaysia, terutamanya di Perak. Dalam seni tekatan, benang emas disulam di atas kain baldu untuk menampakkan ragam hias yang cantik. Setiap sulaman ragam hias akan diisi dengan mempuluh untuk menampakkan kesan timbul yang kebiasaannya mempuluh ini diisi dengan rotan segar ataupun kertas keras. Terdapat dua jenis tekad iaitu tekad timbul bunga emas dan tekad gubah. Tekad timbul bunga emas ini adalah tekad yang menggunakan mempuluh sebagai awan untuk membentuk ragam hias, manakala tekad gubah tidak. Proses menekat. Proses pertama ialah membentuk mempuluh. Bentuk motif dilukis di atas beberapa helai kertas yang dilekat tinggi antara 6 hingga 8 helai. Kemudian, bentuk motif ini dipotong dan diasingkan. Nombor 3, mempuluh daripada kertas digunakan untuk membentuk motif tumbuhan dengan gaya organik. Seterusnya, kain dasar akan ditegangkan pada pemidang kayu. Yang kelima, baldu yang ditegangkan pada pemidang disambungkan dengan kain putih yang diikat ke bingkai pemidang. Oleh itu, baldu akan menjadi tegang. Yang keenam, selepas itu benang akan ditindir dan ikat jahit oleh benang putih melalui jarum yang matanya sedang. Yang ketujuh, jarum akan dicucuk ke dalam dari bawah batang mempuluh. Ikatan benang putih mestilah ketat dan kukuh. Setiap kali merentas, benang-benang emas haruslah disusun rapat-rapat supaya batang mempuluh tidak kelihatan dari atas. Dan yang terakhir, sulaman akan kelihatan lebih teratur dan kemas. Sulaman siap. Kesimpulannya, industri tekstil Malaysia terus berkembang dengan pesat dan dapat memberikan sumbangan yang signifikan kepada ekonomi negara. Industri ini juga memberi peluang pekerjaan kepada ribuan pekerja tempatan untuk membantu memperkukuhkan sektor buruh negara. Dengan kesinambungan pertumbuhan dan keupayaan untuk mengadaptasi kepada trend dan permintaan pasaran, industri tekstil Malaysia mempunyai prospek yang cerah dalam masa hadapan.